merupakan rekod kan. Okey, so kita nak mula dengan Malaysia dalam Commonwealth. So ini adalah subtopik 9.4 di mana subtopik ini adalah antara subtopik yang popular sebenarnya, popular di kalangan daripada zaman KBSM dulu, di mana hubungan Malaysia dengan PBB dengan Commonwealth selalu dikeluarkan dalam kertas dua. Topik-topik ni So Malaysia dan Commonwealth. Apa itu Commonwealth? Commonwealth sebenarnya merupakan sebuah badan yang dianggotai. Okey, badan yang dianggotai oleh negara bekas tanah jajahan dan naungan British yang telah merdeka. Maknanya yang telah pun dibebaskan. Dan tujuan dia adalah untuk membina semangat setia kawan negara anggota serta mewujudkan kerjasama dalam pelbagai bidang. Jadi penyertaan dalam Commonwealth ini akan memberikan manfaat besar kepada negara dan contohnya Malaysia telah memperjuangkan hak asasi manusia, kerjasama ekonomi, pembangunan bidang sosial serta terlibat dalam pengurusan isu antarabangsa melalui Commonwealth. So, kalau kita lihat balik membina semangat setiakawan negara anggota serta mewujudkan kerjasama dalam pelbagai bidang. Kalau kita lihat ini adalah sebuah negara ini adalah sebuah pertubuhan untuk negara-negara bekas tanah jajahan British. So kadang-kadang kita fikirkan kita ni dulu dijajah oleh British. Kita punya biji timah diambil, getah diambil, kemudian juga kita punya cukai dikutip, semuanya dibahagi-bahagikan sesuka hati. Kemudian kalau ada yang menentang, terbunuh. Ada yang raja-raja menentang, dibuang negeri. Dan kemudian pada akhirnya, British kata, aku merdekakan korang. Jom korang join, pertubuhan untuk kita bekerjasama untuk membina semangat setia kawan. Sebab British menganggap bahawa apa tahu? Ya, barang yang lepas tak perlu dikenang. Dia macam tu kan. Barang yang lepas tak perlu dikenang. Tetapi bagi rakyat Malaysia, walaupun dah 64 tahun merdeka, still kata apa? British dulu. Kita benci British. Kita tak suka Francis Light. Kita tak suka tentang J.W.W. Bush dan sebagainya. Jadi suddenly nak buat kawan. Jadi macam okeylah. Mungkin dia kata apa? Barang yang lepas jangan dikenang lah. Jadi kita pun kata macam okeylah. Barang yang lepas jangan dikenang. Jomlah kita berkumpul menjadi satu pertubuhan iaitu Commonwealth. Is it okay? Is it okay for you? Ahmad Deni, cikgu rasa poin tu penting. Barang yang lepas pulanglah balik. Betul. Kan? Banyak kot diambil. Manuskrip Melayu, kemudian juga bahan-bahan sejarah, meriam-meriam kita, semuanya diorang ambil. Kalau betul nak kawan baik, pulang balik. Kan? Pulangkan balik. Betul. Manuskrip Melayu dia nak buat apa? Dia nak simpan sebagai bahan sejarah dia. Bahan sejarah dia. Jadi lepas itu kemudian mereka boleh buat untuk apa? Untuk kajian mereka. Nampak tak? Jadi kita ni nganga je kan. Masuk muzium dia. Betul? Masuk muzium dia sebenarnya. Jadi tak apalah. Barang yang lepas jangan dikenal lah. Okey, baik. Untuk souvenir dia. Souvenir untuk bukti bahawa dia telah menjajah. Tak apalah, ambil lah. Bukan boleh bawa akhirat pun. Okey. Baik. Fish magnet. Kau ingat barang apa macam fish magnet? Okey. Okey. Okey, kita lihat di sini. Baik, penyertaan dan sumbangan. Malaysia ni bagus sebenarnya tau. Apa juga pertubuhan, dia akan apa? Dia akan berikan komitmen yang penuh. Contohnya macam Malaysia sentiasa memberikan komitmen penuh untuk menjayakan segala rancangan yang diatur dan dilaksanakan oleh Commonwealth. Tengok barang yang dia. Betul lah Nick. Itu yang kelakarnya. Kita bayar masuk muzium dia sebab nak tengok barang yang dia ambil daripada kita. Itu yang kelakar. Kan? Kita pergi tengok kan. Ni barang aku ni. Ni tulisan manuskrip ni, tulisan Jawi ni. Ni tulisan aku ni. Kan? Ini kami punya kan, Malaysia punya kan? Yes, correct.
Boleh ambil balik? Cannot. This is ours, not yours. Kan? Nampak tak? Kita jadi macam, dia barang kita ni kan. Kan? Jadi itulah. Okey. Jadi itulah kelakarnya kan. Macam weird lah kan. Okey. Memang kita jatuh nak ambil hilang. Itulah pasal. So, kalau kita lihat ni, betul Dini Azira. Okay. So, komitmen ini dapat dilihat melalui kerjasama. Kerjasama ekonomi dan pembangunan antara negara Commonwealth. Kemudian kita banyak penyertaan dalam sukan Commonwealth dan membangkitkan pelbagai isu seperti dasar apartheid. Kemudian dalam Commonwealth Head of Government Meeting, iaitu COGM, iaitu mesyuarat ketua-ketua negara Commonwealth. Malaysia juga bersetuju untuk menjadi tuan rumah COGM pada tahun 1989. Dan antara sumbangan dalam persidangan Commonwealth ini, kalau kita lihat seperti rancangan Colombo. So, kalau kita lihat di sini, antara perkara yang pertama sekali kita nak lihat iaitu rancangan Colombo. Apartheid, yes, apartheid. Dasar apartheid. Okey, untuk pengetahuan kamu, dasar apartheid ini adalah dasar di mana memisahkan sesuatu suku kaum mengikut warna kulit. Dan ini banyak diamalkan di Afrika Selatan, South Africa. Dulu, sampai satu tahun apa tahu, tandas dia buat dua. Tandas untuk orang kulit hitam, tandas untuk orang kulit putih. Pantai dibahagi dua. Ada pantai untuk orang berkulit putih, ada pantai untuk orang berkulit hitam. Ya, betul. Tangga pun asingkan. Kemudian bar pun diasingkan. Tempat makan diasingkan. Sampai tahap macam tu. Dia bukan resis. Resis ini lebih kepada suku kaum, tapi dia bezakan mengikut warna kulit. Betul. Okay. Betul. Jadi kalau kita lihat dulu, dan antara cara bagaimana untuk mereka mengasingkan kaum itu, sama ada dia ni white people ke black people kan. Dia ada dipanggil apa tahu? Pencil test. Pencil test ni iaitu dia minta orang-orang ni berkumpul dan dia akan ambil pensel itu, dia akan letakkan dalam kepala, dan kalau katakan pensel tu meluncur ke bawah, bermakna dia adalah white people. Tapi kalau dia sangkutkan pensel tu dan pensel tu sangkut kat rambut, bermakna dia black people. Kebanyakan black kat Afrika Selatan kan black people rambut kerinting macam tu. So confirm lah sangkut. Confirm lah sangkut. So itu dipanggil black people. Betul. Cikgu bukan buat cerita, memang ada. Tak percaya nanti cikgu cari video dia. Memang ada. Memang betul. Pencil test. Untuk tengok. Untuk tahu dia ni black people ke white people. Itulah pasal. Tapi nanti dia kata saya kulit gelap pula. Kalau yang botak tu, dia akan guna bulu yang lain lah kot. Bulu yang lain kot. Bulu kaki. Bulu kaki. Jangan fikir kau tangan kau sekarang. DNA test. Tiba. Tengah makan ni cikgu. Baik. Kita lihat seterusnya. Itu dasar apartheid, iaitu mengasingkan sesuatu mengikut warna kulit. Warna kulit. Baik. Kita lihat rancangan Colombo. Malaysia turut menyertai rancangan Colombo, iaitu rancangan pembangunan rancangan pembangunan ekonomi dan sosial di bawah Commonwealth yang dilaksanakan sejak tahun 1951. Kalau dia tu tak ada bulu kaki macam mana? Tak tahulah Izan. Nanti kita cari Baik. Rancangan ini bertujuan untuk apa tahu? Rancangan Colombo. Ingat rancangan Colombo tujuan dia untuk menangani masalah kemiskinan dalam kalangan anggota Commonwealth.
dan kemudian mendapatkan khidmat nasihat berkaitan dengan pendidikan. Ni siapa bawa pinggan depan laptop ni? Nash ni. Bawa pinggan depan laptop, habis berbunyi-bunyi pinggan. Okey. Baik. Mendapatkan khidmat nasihat berkaitan dengan pendidikan, pertanian dan juga teknikal dan kesihatan. Okey. Itulah pasal. Kan? Siapa-siapa yang nak makan boleh, tapi jangan on mic. Kalau on mic, kami orang dengar bunyi makan minum pinggan mangkuk, kita orang minta engkau orang hantar makanan kepada 49 orang yang ada dalam kelas ni. Kau tahu? Okey. Okey, baik. Baik, kemudian rancangan Colombo terlibat dalam program latihan untuk kaki tangan awam dan pembangunan sektor swasta sejak tahun 1995 dan juga memberikan bantuan dalam pelbagai bidang kepada negara anggota yang belum membangun melalui rancangan Colombo ini. Okay. So itu adalah berkaitan dengan rancangan Colombo, iaitu rancangan pembangunan ekonomi dan juga sosial. Kemudian yang kedua, dalam Commonwealth juga ada kerjasama pertahanan. Okay. Nombor 2 ni iaitu Malaysia turut terlibat dalam kerjasama pertahanan iaitu melalui perjanjian yang ditandatangani pada 12 Oktober 1957 antara Britain dengan Tanah Melayu. Dan kalau kita lihat perjanjian ini memperkukuh pertahanan dan keselamatan negara. Nampak tak? Kena faham pada 12 Oktober 1957, kalau kita fikir balik, kita merdeka pada 31 Ogos 1957. Dan pada 12 Oktober 1957, kita buat perjanjian pertahanan dengan Britain. Why? Kerana Tanah Melayu pada waktu ini belum ada sistem pertahanan dan sistem ketenteraan yang kukuh. Jadi, bila-bila masa boleh diserang oleh kuasa-kuasa luar. Sebab itu Tanah Melayu perlu buat perjanjian dengan Britain supaya Britain berjanji akan memberikan pertahanan dan juga memberikan bantuan keselamatan. Itu yang kita nak. Kan? Jadi itulah yang berlaku. Walaupun kadang-kadang sebenarnya bagi cikgu boleh percaya ke British ni? Boleh percaya ke British ni? Sebab itu kena buat perjanjian. Okay. Sebab apa tahu? Sebab kalau kamu ingat lagi semasa kamu belajar sejarah tingkatan 3, bab 1, kamu ingat tak tentang Francis Light? Kamu ingat tak tentang Francis Light, di mana Francis Light buat perjanjian dengan Sultan Abdullah, iaitu Sultan Kedah, iaitu akan memberikan bantuan ketenteraan kepada Kedah sekiranya diserang oleh Siam. Kan? Sudahnya apa jadi? Sudahnya apabila Kedah diserang oleh Siam, Sultan Abdullah menuntut janjinya kepada SHTI. Apa SHTI cakap? Tak ada pun. Tak ada perjanjian pun. Korang berjanji dengan siapa? Dengan Francis Light. Itu kau berjanji dengan Francis Light. Korang tak berjanji dengan kami, SHTI. Nampak tak? Nampak. Sudahnya, 2 kali diserang oleh Siam, 2 kali Kedah jatuh ke tangan Siam. Betul. Patut orang Penang macam Izan ni dia patut tahu. Penang tu dulu asal Kedah. Hang tahu ke tak tahu ni? Izan? Kepala jingga betul lah. Okey. Baik. So ingat tu. Okey. Jadi kita lihat ni, so dah ada perjanjian antara Tanah Melayu dengan Britain. Perjanjian ini membolehkan Britain, kalau kita lihat Britain serta negara Commonwealth telah memberikan komitmen terhadap pertahanan negara dan kerajaan menyediakan kemudahan kepada tentera Britain dan pasukan simpanan strategik Commonwealth sama ada untuk obligasi Commonwealth maupun keperluan antarabangsa. Baik, obligasi di sini maknanya adalah sama ada untuk kepentingan dan tanggungjawab Commonwealth. Itu dikatakan obligasi. Obligasi. So itu kerjasama pertahanan yang kedua.
Yang ketiga, iaitu kalau kita lihat kerjasama ekonomi. Apa yang penting? Kerjasama, kan? Baik, so kita lihat di sini, kerjasama. Negara Commonwealth, satu lagi tentang kerjasama ekonomi, adalah negara yang mana rakan-rakan dagang Malaysia yang utama. Komoditi utama negara. Contohnya komoditi utama negara apa? Okey, biji timah, kemudian getah, kelapa sawit. Itu komoditi. Okey, komoditi. Komoditi maksudnya bahan mentah. Bahan-bahan mentah utama negara telah diekspor ke negara anggota Commonwealth dengan lebih mudah. Sebab kadar cukai yang dikenakan lebih rendah. Contohnya, cukai ekspor barangan siap dan cukai produk-produk digital. Okay, produk-produk digital. So, itu dikenakan cukai yang lebih rendah terhadap negara-negara Commonwealth. Harus diingat, okay, negara kita juga adalah pengeluar produk-produk digital. Dan juga kita juga banyak mengekspor barangan siap. Mungkin ramai yang, ya ke cikgu, kita memang ada keluarkan produk digital ke? Memang ada. Memang ada. Okay. Sebab apa? Kalau kamu perhatikan, di Malaysia ni ada kilang Samsung, ada kilang Huawei, ada. Okay. Dan kita ada banyak kilang-kilang yang mengeluarkan produk-produk digital seperti kita ada keluarkan monitor, kita ada kilang yang mengeluarkan keyboard, mengeluarkan sebagainya. Okay. Jadi, negara kita telah mengeluarkannya dan ekspor ke negara-negara Commonwealth. Yes, CPU pun ada. Even though, kamu akan kata apa? Cikgu, kalau katakan kilang Samsung tu ada di Malaysia, bermakna Samsung tu daripada Korea. So, daripada Korea. So, bukanlah negara kita punya. Tak. Brand sahaja daripada Korea. Pasang, buat kat mana? Malaysia. So, Malaysia yang akan ekspor, bukan Korea yang ekspor. Malaysia yang ekspor ke negara luar. Ya, dia tulis made in Malaysia. Yes. Betul. Yes, same quality. Betul. Same quality. Samalah macam, okay, iPhone. iPhone daripada Amerika. Tapi bila kamu tengok iPhone tu, belakang made in China. Betul. So, iPhone memang brand daripada Amerika. Tapi, dia punya production keluarkan di mana? Di China. Macam itulah. Ya, betul. Betul, Irdina. Sama, ori sama. Sebab apa? Sebab is license daripada iPhone tu sendiri. Begitu juga yang dikeluarkan di Malaysia ni, Samsung di Malaysia. Itu memang license daripada Samsung tu sendiri. Dan kenapa Samsung buat kat sini? Kenapa Samsung buat kat Malaysia? Sebab kalau Samsung tu buka kilang dekat Korea, gaji pekerja-pekerja mahal. Jadi sebab tu diorang tak nak buat kat sana, kos dia tinggi. So lebih baik buat di Malaysia sebab kosnya lebih rendah. Yes. Nampak tak? Ya dah ekonomi masuk. Betul Izan, macam kereta lah, betul. Betul, nampak tak? Kenapa kos mahal kat Korea cikgu? Sebab gaji mahal. Gaji, okay, pekerja-pekerja kilang sana lagi mahal kerja kat sini. Lagi mahal. Sebab itu untuk mengurangkan kos, mereka buka kilang di negara-negara yang boleh bayar gaji pekerja yang rendah. Currency kita pun rendah. Nampak tak? Yes. Tapi sekarang dah ada trend. Diorang buka kat tempat yang lebih murah lagi gaji pekerja dia. Iaitu kat mana tahu? Sekarang diorang dah tumpu kepada Vietnam. Vietnam punya gaji lagi rendah. So sebab tu banyak kilang-kilang dah pindah pergi ke Vietnam. Sebab gaji pekerja lebih rendah. Nampak tak? Betul. So itu strategi diorang. Kerjasama Commonwealth. Betul Lesh. Yes. So kalau kita lihat sini, pelbagai kemudahan turut disediakan seperti kemudahan kredit dan bantuan dana Commonwealth, dan pelaburan daripada negara Commonwealth juga penting kepada pembangunan ekonomi negara. Itu kerjasama ekonomi. So kalau kita lihat di sini, okay, Malaysia penyertaan dan sumbangannya banyak dalam rancangan Colombo, kerjasama pertahanan, kerjasama ekonomi, dan diteruskan lagi dengan penentangan dasar apartheid.
Dan dasar apartheid ini adalah menjadi isu yang penting yang menarik perhatian Commonwealth, di mana Malaysia turut lantang untuk menentang dasar ini. Sebab asas penentangan Malaysia disebabkan dasar ini menyalahgunakan hak asasi manusia dengan membezakan hak seseorang berdasarkan warna kulit. Maknanya kalau kulit tu hitam, dia tak dapat hak seperti mana orang lain dapat. Mana boleh? Engkau ingat kulit ni saja-saja je ke? Saja-saja ke digelapkan? Saja-saja ke diputihkan? Nampak tak? So dia bezakan mengikut warna kulit. Jadi, ketegasan Malaysia bersama-sama negara lain menyuarakan isu ini dalam Commonwealth menyebabkan Afrika Selatan telah menarik diri daripada Commonwealth sebab kami tak setuju. Namun pada akhirnya, tapi pada akhirnya Commonwealth join jugalah. Commonwealth Afrika Selatan join juga apabila dasar apartheid itu telah dihapuskan dan Nelson Mandela telah pun membuat perubahan dengan menghapuskan dasar apartheid ini. Lama tu dasar apartheid ni, dekat 30-40 tahun jugalah. Betul. Macam main banyak racism, tak adalah. Mana ada. Tak ada racism, tak ada. Sebenarnya kalau katakan di Malaysia, kita tak ada black people. Kita tak ada black people. Okey, yang kita ada kat Malaysia ni hanyalah apa tahu? Yellow. Kita ada yellow dan juga kita ada apa? Kita ada yellow dan kita ada brown. Itu je. Yellow dan brown. Orang Cina dengan orang Melayu dia dipanggil yellow. Manakala orang India dipanggil brown. So there's no black. Tak ada black pun kat Malaysia ni. Kalau black pun mungkin orang-orang Nigeria, orang Afrika yang ada kat Malaysia, kat KL banyak tu kan. Itu black lah. So di Malaysia kita tidak ada apa-apa kemudahan yang berasaskan color ataupun warna kulit, tak ada. Memang tak ada. Green tak ada. Green ada. Sekarang green ada. Okay, when your mother, when you angry, you say your mother is green, then that is green lah. Okay. Okay. Kita tak tahu sama ada mak dia Shrek ataupun mak dia adalah Hulk. Itu je lah. Tapi biasanya Hulk lah. Kan? Bila marah kan. Okay. Baik. Okay. So, cikgu jangan. Bukan kamu lah kan. Adik dia. Tiba betul lah. Okay. So, ini dasar apartheid. Dasar apartheid ya. Baik. Kemudian kita lihat di sini, mesyuarat ketua-ketua negara Commonwealth. Ini pembibitan Malaysia, di mana Malaysia turut terlibat dalam mesyuarat ketua-ketua negara Commonwealth yang diadakan 2 tahun sekali. Dan persidangan ini diadakan bagi membincangkan isu semasa antarabangsa yang berkaitan dengan negara anggota. Dan pada 1989, Malaysia telah dipilih menjadi tuan rumah persidangan ini. Tetapi untuk Commonwealth ni, kesan yang paling hebat ialah Sukan Commonwealth. Di mana Sukan Commonwealth merupakan sukan yang kedua terbesar di dunia. Yang kedua terbesar di dunia selepas Sukan Olimpik. Kita baru je habis Sukan Olimpik Tokyo kan. Sukan Commonwealth yang kedua terbesar. Dan sukan ini diadakan sama juga macam Olimpik, diadakan setiap 4 tahun sekali, dan penyertaan Malaysia dalam sukan ini mampu mengeratkan hubungan antara negara anggota. Dan pencapaian atlet kita dalam sukan ini telah mengharumkan nama negara, dan Malaysia pernah menjadi tuan rumah sukan ini pada tahun 1998. Kalau kamu masih ingat, ingat apa? Korang pun tak lahir lagi. Tahun 1998, kamu tahu tak? Stadium Bukit Jalil. Stadium Bukit Jalil tu yang banyak-banyak tu sukan apa itu, sebenarnya Stadium Bukit Jalil tu dibina khas untuk sukan Commonwealth. Iya. Kan ada beberapa stadium kat situ kan, ada Stadium Nasional, kemudian ada stadium yang kecil dan ada banyak lagi stadium semua kan. Ya. Kompleks sukan Bukit Jalil tu sebenarnya dibina khas untuk sukan Commonwealth pada tahun 1998. Yes.
Kenapa macam mana cikgu tahu? Because 1998 cikgu masih lagi berada di UPM Serdang yang tak jauh daripada Bukit Jalil. Dan cikgu selalu berulang alik pergi ke Sukan Commonwealth tu lah. Tak banyak mana lah. Malaysia tak adalah banyak mana. Tapi lebih baiklah daripada Sukan Olimpik. Adalah juga emas. Dan juga kalau tak salah cikgu, salah satu emasnya adalah emas daripada Lee Chong Wei. Lee Chong Wei, pemenang pingat emas badminton. So itulah kenangan semasa Sukan Commonwealth tahun 1998. Ingat cikgu join Commonwealth tu? Cikgu sebenarnya memang nak join Commonwealth tu. Iaitu orang kata apa? Kuat lentang beramai-ramai. Iaitu acara tidur kuat lentang beramai-ramai. Kalau tidur kuat lentang beramai-ramai memang boleh menang lah. Tidur kuat lentang pandai. Baik. So kita lihat di sini. Kuat lentang. Korang tak tahu memang ada acara kuat lentang ada. Korang ni korang tak tahu itu kan acara renang. Acara renang gaya bebas macam ni. Kalau kuat lentang yang terlentang macam tu. Yang kuat kupu-kupu yang macam tu. Tu kuat kupu-kupu. Korang ni kan. Ingat pasukan sorak? Pasukan sorak. Kau ingat cikgu nak pakai skirt? Memang tak kan? Memang tak. Okey. Baik. Masuk konten sudahlah. Apa pakai skirt dengan tajak? Itulah pelik benar. So, kan? Kalau kita lihat di sini, cikgu tak nak aku. Penyertaan Malaysia dalam Commonwealth telah membawa manfaat yang besar dari sudut ekonomi, sosial dan juga politik kepada negara, dan Malaysia turut terlibat dalam program yang dilaksanakan oleh Badan Dunia. Yang menonjolkan kewibawaan negara kita pada peringkat dunia. Selain lantang menyuarakan pandangan dalam pelbagai isu. So kalau kita lihat di sini, ini yang dikatakan dasar apartheid, di mana merujuk kepada pemisahan antara kaum kulit putih dengan kaum kulit hitam yang dilaksanakan di Afrika Selatan dari tahun 1948 hingga 1999. Kau bayangkan dekat 50 tahun dekat 50 tahun diamalkan di Afrika Selatan. Dan kalau kita lihat kaum kulit hitam ini dianggap sebagai golongan yang mempunyai kedudukan yang rendah, diberi layanan kelas kedua dalam pelbagai bidang, sama ada ekonomi, sosial dan politik. Dan semua bentuk diskriminasi perkauman adalah sah dari segi undang-undang. Nampak tak? Dia orang buat pakai undang-undang apa tahu? Diskriminasi perkauman sah dari segi undang-undang, bagi membolehkan kaum kulit putih mengekalkan dominasi mereka. Dan tindakan kaum kulit putih ini bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Nampak tak? Dia orang buat secara law untuk mengasingkan penduduk kulit hitam dengan kulit putih. Buat secara perundangan pula tu. Nampak tak? Itu dasar apartheid. Dan ini telah kita katakan sebagai melanggar hak asasi manusia. Jadi itulah yang berlaku di Afrika Selatan dahulu. Tapi orang putih ni memang teruk tau. Orang putih ni memang teruk. Kamu tahu, back to the tahun-tahun 1800, 1810, 1820 orang putih ni yang datang ke Afrika Selatan, dia orang terkejut tau. Macam seolah-olah terkejut tengok ada orang kulit hitam. Kan? Dia orang bawa satu family pergi ke London pergi ke Belanda, dan mereka buatkan satu kandang, letakkan orang kulit hitam tu, negro-negro ni dalam tu. Dan dibuat pameran. Siapa nak tengok sila bayar tiket. So orang-orang ni pun, orang-orang putih ni datang tengok, orang kulit hitam siap bayar tiket ni. Macam zoo. Memang itu berlaku. Betul. Memang teruk dia orang ni.
Memang itulah yang dilakukan oleh orang-orang kulit putih ni semasa zaman dululah. Okey. Betul. Memang zalim. Padahal sesama manusia. Sesama manusia. Jadi itulah. Okay. Kenapa ya cikgu? Sebab mereka menganggap bahawa orang-orang kulit hitam tu satu yang mengata apa yang unik, tetapi mereka menganggap itu adalah kasta rendah dan mengata apa boleh mengaut keuntungan. Okey, cikgu, kat Afrika memang ada orang putih ke? Memang ada. Kebanyakan orang putih ni adalah orang-orang yang datang berdagang daripada Britain yang mereka telah menjajah kawasan Afrika Selatan. Kelas rendah. Sebagai contoh, kalau kamu ingat lagi salah seorang pelakon yang bernama Charlize Theron. Pernah dengar pelakon perempuan yang bernama Charlize Theron yang selalu berlakon dalam filem Italian Job, kemudian berlakon dalam ni Fast and Furious. Okay, Fast and Furious yang jadi jahat perempuan tu kan. Okay, yang itu dia sebenarnya dia adalah daripada Afrika Selatan. Dia daripada Afrika Selatan. Dia sendiri mengaku bahawa dia adalah orang Afrika Selatan. Yes. Yang jadi Fast and Furious yang perempuan yang jahat tu yang memanglah semua free hair, pandai. Kau ingat ada ke dalam Fast and Furious orang pakai tudung? Capuk kau sekarang. Baik. Yang jahat tu lah. Yang memang jahat rambut pendek tu. Yang control segala apa semua kan. Okay. Jadi. Yang hacker tu Yes, betul, yang hacker tu. Yang hacker tu. Jadi itulah dia. Kan saya tengok. Cikgu dah tengok yang baru. Fast and Furious yang baru ni, yang 9 tu, yang memang rambut pendek. Yes, cikgu dah tengok dah. Dan cikgu no spoiler please. Tak apa Khalid Hashimi. Cuma cikgu nak bagi tahu bahawa filem itu sebenarnya kita kata sebagai kategori apa tahu? Best bangang. Best bangang. Kamu tahu sebab apa best bangang? Kenapa best bangang? Mana tak bangangnya, dia punya bangang rasanya kan lagi hebat dia daripada filem Tamil. Okay. Bukan nak kutuk Nesh, bukan nak kutuk Danesh, bukan nak tengok bukan nak kutuk tapi kalau filem Tamil kelakar kan, bila orang kata apa dia tumbuk terbang jauh-jauh, kemudian orang kata bila tembak tu kan, bila tembak peluru tak sampai lagi, hero datang kejar selamatkan peluru tu semua kan. Kalah sinetron ni kan. Kalah. Memang pelik-pelik kan. Yang ini lagi hebat daripada tu. Lagi hebat bangang daripada yang itu. Kita dah mengarut kan cikgu kan. Saya dah tengok jadi korang pergilah. Nanti kalau ada masa korang tengoklah kan. Memang macam korang sendiri akan kata betul. Aku ni tengok cerita Fast and Furious ke tengok cerita Tamil ni? Tengok Fast and Furious season 1 je cikgu. Itulah pasal sinetron Okey, silakan Ihsan. So itulah yang berlaku. Okey. Baik. So itulah berkaitan dengan Afrika Selatan. Okey, cikgu tengok kat mana? Dekat TV Box. Dekat TV Box ada update cerita-cerita baru kan. Alright. Nak spoiler cerita tu okey tak? Okey, baik. Itu berkaitan dengan Commonwealth. Sekarang kita pergi kepada 9.5. Okey, ada sebarang soalan nak ditanyakan berkaitan dengan Commonwealth sebelum kita pergi kepada 9.5? Tentang dasar apartheid, begitu juga tentang kerjasama ekonomi serta bagaimana dengan dengan penyertaan Malaysia dalam Sukan Commonwealth. Enggak ada dong. Okey, baik. Okey, tak apa. Okey. So ini kehebatan Malaysia dalam Commonwealth lah. Kita nak lihat seterusnya. Sikit je lagi sebelum kita habis kelas, dan juga sebenarnya cikgu telah merancang untuk menyediakan latihan sedikit selepas kelas. Mungkin cikgu akan tinggalkan kamu dengan soalan-soalan lah untuk kamu buat. Okey, baik. Kita lihat cabaran untuk mengukuhkan dasar luar. Okey. So, dasar luar Malaysia. Nak tanya, okey. Kalau tak salah cikgu tak ada.
Sebab Muqtadari dah meninggal lebih awal lagi sebelum Sukan Commonwealth 1998 tu. Jadi tak sempat nak join Sukan Commonwealth lah. Tak ada. Baik, kita lihat dasar luar Malaysia okay, memasuki fasa baru sejak tahun 1970-an. Perubahan yang berlaku dalam ekonomi, sosial dan politik pada peringkat antarabangsa turutkan memberikan kesan kepada negara kita, dan tempoh ini menjadi masa yang penting dalam sejarah dasar luar Malaysia kerana inilah tempoh pengukuhan serta menguji kemampuan Malaysia menghadapi cabaran baru, iaitu kalau kita lihat sini, okey, cabaran politik antarabangsa. Okey, sebelum itu, okey, ingin cikgu maklumkan di sini berkaitan dengan dasar luar Malaysia. Okey. So cikgu akan tuliskan dalam bentuk teks komen kat sini. Okey. Sejak kita merdeka pada tahun 1957, okey, sampailah ke tahun 1970, dasar luar Malaysia adalah iaitu dasar pro barat. Okey, pro barat dan juga anti komunis. Okey, tahun 1957 sejak kita merdeka sampai 1970, dasar kita ialah pro barat, iaitu sangat menyokong apa juga yang dilakukan oleh barat seperti Britain dan Amerika, dan juga kita anti komunis. Why? Sebab kita adalah negara bekas tanah jajahan British. Jadi kita follow dengan apa yang telah dilakukan oleh negara bekas tanah jajahan kita tu. Itu apa tadi cikgu? Saya tulis kat atas juga. Apa dia? Ni lah, kau tak nampak ke? Kau tak nampak ni ni. Dini nampak tak? Okey, baik. So, okey, 1957 hingga 1970 dasar pro barat dan anti komunis. Dan pada waktu itu pemerintahan kita dipimpin oleh Tunku Abdul Rahman dan juga Tun Abdul Razak. Okey, Tun Abdul Razak. Tetapi bermula pada tahun 1970, okey, hinggalah pada tahun 1980, kita telah menukar dasar kita, dasar hubungan luar iaitu dasar berkecuali. Okey, berkecuali. Iaitu kita melakukan dasar apa? Berkawan dengan semua negara tanpa mengira ideologi. Kita berkawan dengan negara komunis pun kita kawan, dengan negara demokrasi pun kita kawan. Sebab apa? Kita dah berubah kepada dasar berkecuali. Sebab itu kalau kita lihat di sini, sejak 1970-an, cabaran politik antarabangsanya apa tahu? Iaitu kalau kita lihat Malaysia mengamalkan dasar berkecuali, dasar berkecuali apabila menjalinkan hubungan dengan negara luar tanpa mengira ideologi. Jadi keadaan ini membolehkan Malaysia menjalinkan hubungan dengan negara China melalui lawatan oleh Tun Abdul Razak Husin ke negara tersebut pada tahun 1974. Harus diingat bahawa kita tahu bahawa negara China pada waktu itu dan sampai sekarang, China masih lagi negara komunis. Masih lagi negara komunis sampai sekarang. Okey, tapi pemerintahan komunis. Tetapi dari sudut ekonomi dan sosial, dia lebih kepada demokrasi. Yes, dia open minded. So dia open market dan sebagainya. Okay. Jadi dia still pemerintahan komunis, tetapi dia dah open mind dan open market untuk semua. Jadi inilah bermulanya hubungan Malaysia dengan negara-negara yang bukan lagi berdasarkan ideologi. Itu cabaran. Silakan Afiq. Kemudian kita lihat cabaran politik serantau. Ya, Nazira, nak tanya apa Nazira? Okey. Okey, ada yang tanya, cikgu, macam mana Korea Utara boleh kekalkan dia punya ekonomi? Baik, sebenarnya Korea Utara juga banyak menjalankan hubungan perdagangan dengan negara-negara luar. Dan salah satu negara luar tu hubungan diplomatik adalah dengan Malaysia. Malaysia menjalinkan hubungan dengan Korea Utara tahu. Sebab itu Malaysia, ada juga dia punya kedutaan Korea Utara di Malaysia. Ada.
Tetapi back to the bulan 5 ke bulan 4 hari tu, bila ada isu menyebabkan delegasi ataupun duta Korea Utara dihantar pulang. Bermakna di sini Malaysia, Korea Utara tu memang ada hubungan perdagangan dan diplomatik dengan negara-negara luar. So that's why dia boleh meningkatkan ekonomi mereka. Nampak tak? Boleh meningkatkan ekonomi mereka. Kenapa dia hantar pulang? Kerana ada isu di mana dia komplain pasal ada seorang warga Korea Utara yang telah didapati membunuh adik ipar kepada Kim Jong Il ke apa ke, iaitu adik ipar kepada Presiden Korea Utara. Jadi pembunuhan itu, pesalah itu telah ditangkap. Dan pesalah itu ditangkap, Korea Utara minta supaya pesalah itu dihantar pulang ke Korea Utara. Tetapi Malaysia kata bahawa tak boleh sebab jenayah yang dibuat itu bukan dibuat di Malaysia tapi dibuat di US. Pembunuhan itu dibuat di US, tapi penjahat itu ditangkap di Malaysia. Jadi kedutaan US kata apa? Sila hantar ke US untuk kami adili. Jadi sebab itu Malaysia hantar pesalah itu ke US. Korea Utara tak puas hati. Kenapa korang tak hantar kepada kami? Biar kami yang adili. Tak. Sebenarnya, hukuman akan dilaksanakan di mana tempat kamu melakukan jenayah. Di mana tempat yang pesalah itu melakukan jenayah, di situlah akan dihukum. Jenayah kat mana? Kat Amerika. So, dihukum di Amerika. Kalau jenayah dibuat di Malaysia, maka dihukum di Malaysia. So, tak boleh nak hantar pulang ke negara asal, tak boleh. Itu cara dia. Sebab itu kat Malaysia ni, undang-undang ketat, especially dadah. Kamu tahu back to the 1990s, ada kes di mana orang Australia, kalau tak salah cikgu, telah datang ke Malaysia membawa heroin, iaitu sejenis dadah yang banyak, dan di sini dia telah ditangkap dan dijatuhi hukuman gantung sampai mati. Tetapi kerajaan Australia mendesak untuk hantar balik ke Australia pesalah itu, sebab itu warga negara Australia. So Malaysia kata tak boleh. Dia melakukan kesalahan di Malaysia, so dia perlu dihukum di Malaysia. Yes. Of course lah. Dia punya ayat apa? Dihukum gantung sampai mati. Jadi gantung sampai mati. Nampak tak? So itulah cabaran-cabaran politik yang berlaku. Yes. Baik, kita lihat di sini ya. Cabaran politik serantau, maknanya cabaran politik di sekeliling negara kita ni, iaitu peluasan pengaruh komunis di Indochina menyebabkan ketidakstabilan kepada rantau Asia Tenggara. Kemudian apabila Indochina, Indochina adalah 3 negara ni, Laos, Vietnam dan Kampuchea. 3 ni, ataupun Kemboja lah sekarang. Laos, Vietnam dan Kemboja, itu Indochina. So, waktu Indochina penuh dengan pengaruh-pengaruh komunis, maka menyebabkan rakyat mereka ramai melarikan diri. Dan ini menyebabkan kebanjiran pendatang asing Vietnam di Asia Tenggara. Dan Malaysia turut terkesan. Sebab ramai pendatang-pendatang asing ya. Dan pada tahun 1976, tahun di mana cikgu lahir, 1976 pada tahun 1976, Malaysia menggerakkan usaha menyokong sidang kemuncak ketua-ketua negara ASEAN di Bali, Indonesia, bagi membincangkan pergolakan di Indochina serta masa hadapan rantau Asia Tenggara. Jadi diorang bincangkan tentang macam mana ni, ketua-ketua negara ASEAN ni, membincangkan bagaimana ni banyak orang-orang Vietnam semua ni datang melarikan diri daripada negara mereka, datang ke Malaysia, Thailand, datang ke Indonesia dan sebagainya. Jadi apa yang Malaysia buat? Kamu tahu tak? Malaysia punyalah baik siap sediakan satu pulau di Terengganu, iaitu pulau, kalau tak salah cikgu, pulau apa ya? Pulau Redang rasanya. Pulau Redang, kalau tak salah cikgu. Pulau itu untuk apa? Untuk supaya pendatang-pendatang Vietnam tinggal kat situ untuk sementara waktu sampai pergolakan itu tamat.
baru dihantar pulang. Punyalah baik Malaysia ni. Punyalah baik, sediakan satu pulau, korang duduk ramai-ramai kat situ. Makan minum macam mana? Tak apa, makan minum kerajaan Malaysia support. Kerajaan Malaysia support makan minum. Kan? Kalau halau, okey, mungkin ramai akan kata, kenapa pula bagi makan pun semua, bagi tempat perlindungan, halau lah. Malaysia memikirkan apa tahu? Dasar peri kemanusiaan. Itu semua manusia. Okey, jadi kita ada sifat kemanusiaan. Berikan mereka tempat untuk duduk, berikan mereka makanan. Nampak tak? Yes, Malaysia. Itu yes, memang Malaysia. Dan even sampai sekarang kalau kamu lihat macam pelarian Rohingya. Rohingya daripada Myanmar kan? Kan ada Rohingya yang sampai ke Malaysia, yang melarikan diri, diberi tempat makan, diberi ruang perlindungan di Malaysia. Di Malaysia, Malaysia bagi. Walaupun tak ada apa-apa hubungan, tapi atas dasar peri kemanusiaan. Nampak tak? Well, Rohingya tak tahu bersyukur, cikgu. Okey. Baik, bukanlah semua. Bukan semua Rohingya tu tak bersyukur, kan? Tetapi takkan hantar balik kat negara mereka kan? Yes. Jadi kalau kita lihat, ingat ini yang Along Tiger tu. Okey. Okey, ingat satu perkara. Bila anda beri, jangan minta dibalas. Anda beri je. Dia nak balas tak balas tu nombor 2. Nilainya apa kita nak belajar hari ni? Iaitu apa? Anda beri, anda tak minta balas. Anda beri. Okey dah, lupa. Lupa apa yang kamu beri. Itu sebaik-baik ikhlas. Itu sebaik-baik ikhlas. Jangan kita dah bagi, kemudian tiba-tiba dia buat tak tahulah apa semua kan. Kita just diam. Biarlah. Jangan kita kata, kau ni lupa daratan lah. Dulu aku dah bagi kau macam-macam, sekarang kau buat aku. Tak. Jangan cakap macam tu. Bagi je. Dah. Dia nak buat apa, biarkan. Tak puas hati. Sekiranya tak puas hati macam mana cikgu? Ingat balik. Tak puas hati tu, sebenarnya siapa yang tak puas hati? Kita kan? Maknanya apa? Hati kita yang ada problem. Hati kita yang minta untuk perkara yang diberi tu dibalas. Hati kita. Betulkan hati kita balik. Betulkan hati kita balik. Aku bagi, kau nak balas macam mana terpulang. Kan? Betul. Ingat kadang-kadang kita bagi. Kadang-kadang kita bagi, kita ingatkan orang tu balas balik. Rupa-rupanya orang tu tak balas. Kita kecewa. Tapi tahukah kamu, kalau kamu bagi, sebenarnya orang lain yang bagi, orang lain yang balas kat kamu tahu. Tapi kamu tak nampak. Orang lain yang balas pada kamu. Orang lain yang balas kebaikan kamu tu pada kamu. Tapi dia tak balas. Kamu tak puas hati. Kenapa dia tak balas? Kenapa dia tak buat baik macam aku buat baik pada dia? Kau tak nampak ke orang lain sebenarnya bagi pada kau? Orang lain yang balas. Itu sebenarnya sebaik-baik hati. Nampak tak? So, bila bagi, jangan minta balas, diam saja. Dan selepas itu, kalau ada kebaikan-kebaikan yang kamu terima, anggaplah itu sebagai balasan daripada apa yang kamu beri. Betul? Ingat kalau manusia-manusia yang ada perasaan tak puas hati, sebenarnya manusia itu sendiri problem. Manusia itu sendiri problem. Manusia itu sendiri yang problem. Ada problem. Problem apa? Problem hati. Problem hati. Nampak tak? Jadi itulah, kita kena betulkan hati kita. Betulkan hati kita ya. Kita banyak contoh macam Malaysia. Malaysia memberi bantuan kepada Vietnam. Malaysia memberi bantuan kepada Rohingya. Ada minta balasan? Tak ada. Diam je. Dah. Kan? Tak ada pula kita ungkit. Aku dah tolong kau dulu macam ni apa semua. Sekarang tak ada. Diam. Nampak tak? Baiknya Malaysia. So jadikan contoh dan teladan. Okey. Jadi ingat kalau
Kan kalau fikir nak orang tu balas balik, betul? Tak ikhlas. Kalau kita fikir sesuatu pemberian tu kita nak balasan balik, bermakna kita tak ikhlas. Yes. Bila bagi, okey, lupakan je. Tak payah pergi jauh. Okey, kalau korang tengok cerita macam arwah artis tu, iaitu arwah artis tu yang baru pergi pada hari Isnin itu kan. Dia bagi, semua orang tak tahu. Husband dia pun tak tahu. Rupa-rupanya selepas dia meninggal dunia, baru orang cerita dia pernah bagi tu, dia pernah bagi ni, dia pernah bagi tu. Dia bagi secara terdiam. Yes. Maknanya dia bagi tangan kanan, tangan kiri pun tak tahu. Tangan kiri pun tak tahu tangan kanan tu bagi. Itu baru betul ikhlas. Dan tak cerita pun, tak minta balasan. Ambil orang kata apa? Ambil iktibar dan pedoman daripada situ. Okay. Baik, so itu nilai-nilai yang telah kita pelajari pada hari ini. Bermakna hari ini kita telah mempelajari tentang Commonwealth, kemudian kita telah lihat tentang sumbangan-sumbangan Malaysia dalam Commonwealth. Begitu juga kita telah lihat cabaran-cabaran yang untuk mengukuhkan dasar luar. Antaranya ada 2 cabaran, iaitu cabaran politik antarabangsa dan juga cabaran politik serantau akibat daripada perubahan dasar luar Malaysia daripada dasar pro-barat dan anti-komunis kepada dasar berkecuali. Okey, baik. Silakan, ada soalan sebarang soalan nak tanya. Maknanya cikgu kena minum air ni. Yes. Ada sebarang soalan nak tanya? Silakan. Okey, sebarang pandai. Ya. Kalau ada sebalang soalan pun boleh juga. Ya. Bukan Irdina Damia, Indochina tu adalah gabungan 3 negara. Laos, Vietnam, Kemboja. 3-3 ni dipanggil Indochina. Okey, Irdina. So, okay. Jangan fikir Indochina tu adalah Indonesia. Indochina ialah Laos, Vietnam dan juga Kemboja. 3-3 ni. Dan kenapa dipanggil Indochina? Kerana kesemua ini adalah gabungan 3 negara yang banyak pengaruh daripada negara China. Sebab 3-3 negara ni sempadan dengan negara China, mainland China. Sebab itu dipanggil Indochina. Dan siapa yang memberikan istilah 3-3 negara ni Indochina, iaitu memberi istilah itu adalah negara penjajahnya, iaitu negara Perancis, France. France telah menjajah 3-3 negara ini dan menggabungkannya menjadi Indochina. Menjadikan nama negara baru iaitu Persekutuan Indochina. Okey, itu semasa penjajahan penjajahan France ataupun Perancis. Okey. Bagus Dina tanya. Okey, so Ahmad Dani tanya kenapa USA bukan Commonwealth? Bukan dia pernah kena jajah ke cikgu? Okey. Sebenarnya Commonwealth Amerika bukan dijajah. Kalau kamu perasan sebenarnya Amerika adalah tanah yang sebenarnya tidak ada penduduk asal. Kemudian orang-orang Britain yang telah dihantar ke Amerika untuk membuka kawasan penempatan di Amerika. Dan daripada orang-orang itulah menjadi keturunan-keturunan dan membentuk masyarakat-masyarakat baru selepas beratus tahun tinggal di situ. Jadi tidak ada istilah Britain menjajah. Sebab apa? Selama itu juga mereka selalu berhubungan sebab mereka pun asalnya daripada Britain. Jadi tak ada istilah Britain menjajah Amerika. Tetapi kawasan Amerika itu sering mendapat bantuan dan naungan daripada Britain. Namun apabila Britain, kalau kita belajar semasa bab form 4 tingkatan 4 bab 2, kita belajar tentang di mana revolusi kebangkitan Amerika, revolusi kemerdekaan Amerika kan. Di mana orang-orang Amerika, apabila orang-orang Amerika yang asalnya adalah orang Britain tu, mereka telah telah menjadi koloni dan menjadi lebih besar. So Britain telah mengenakan pelbagai cukai kepada mereka. Seperti cukai teh,
kemudian cukai cukai teh, kemudian cukai BJ dan sebagainya. Ini menyebabkan mereka tak puas hati, lalu mereka menuntut kemerdekaan daripada Britain. Itu sebenarnya. Baik. So Afiq tanya, cikgu, bagi cikgu adakah wajar murid masuk sekolah semula? Tidak. Kerana sekarang kes 21,000 pertama akan naik lagi menjelang bulan 9. Yang kedua, tidak. Kerana apa? Seorang pelajar form 5 pun belum ada first dose. Okay. Takkan nak mendedahkan para pelajar form 5 dengan COVID-19 yang sekarang ini. Yang ketiga, iaitu apa? Varian-varian yang lebih hebat seperti Delta dan juga Lambda. So, adakah nak mendedahkan lagi? I don't think so. So, yes. Okay. Baik. So, Aiman, cikgu, kenapa Malaysia ni gelar sebagai negara yang berkemanusiaan? Well, the other country doesn't respect us until we give all that they are once, maaf bertanya. Okay. Okay. Respect each other. Well, the other country doesn't respect us. Okay. Baik, sebenarnya ini membabitkan sikap sebenar orang Melayu dan pemimpin-pemimpin kita. Di mana pemimpin kita ni, kau nak cakap pada aku, kau cakap lah. Selagi aku buat baik, aku buat baik. Itu sebenarnya. Well, ada country sebenarnya banyak cemburu dengan negara kita. Sebenarnya negara kita dikurniakan pelbagai kemudahan, pelbagai keistimewaan yang tidak terdapat di negara-negara lain. So sebab itu banyak kalau kita lihat tentang other countries yang doesn't respect us. Itu satulah. Tapi kadang satu lagi kerana apa tahu? Kerana orang kita sendiri pun tak respect negara kita. Orang kita sendiri pun tak respect negara kita. Takkan kita nak harap orang lain respect negara kita? Negara kita pun tak respect negara kita? Macam mana? Ada kan kes di mana rakyat Malaysia rakyat Malaysia sendiri yang pergi maki hamun yang di Pertuan Agong. Ada juga kes rakyat Malaysia yang pijak bendera Malaysia. Ada rakyat Malaysia yang menukar lagu negaraku kepada negara yang lagu yang suka-suka hati dia je. Tu respect. Orang Malaysia sendiri yang buat tak respect, macam mana negara lain nak respect? Betul. Kan? Sebab itu kemusnahan Melaka bukan kerana kekuatan Portugis, tapi kemusnahan Melaka kerana pengkhianatan orang-orang dalam Melaka itu sendiri. Begitu juga macam negara kita. Kalau negara kita tak dihormati, bukan kerana orang luar yang tak hormati kita, tapi ada kalangan orang Malaysia sendiri yang tak menghormati negara kita sendiri. So macam mana orang lain nak hormat? Kita. Mula daripada kita dulu. Betul? Nampak tak? Betul. Murid sekurang-kurangnya okey, tapi kan sebab time PDPR kehadiran mesti okey. Untuk kehadiran PDPR pergi je lah. Okey, masuk je lah. Walaupun tak larat, masuk je lah. Okey, PDPR masuk je. Okey, yang penting ilmu juga, kan? Attendance tu penting. Ya, dan kamu bukan pekerja, kamu bukan pelajar universiti. Kamu bukan kerja mana-mana firma nak buat bekerja daripada rumah, tak. Status kamu adalah pelajar. So jalankan je lah tanggungjawab sebagai pelajar dengan sebaik-baiknya. Dan cikgu adalah status cikgu ialah guru secara online. So jalankanlah tanggungjawab guru secara online ni sebaik-baiknya. So kalau kita semua jalankan kerja sebaik-baiknya, kita semua akan dapat hasil yang cemerlang. Itu je. Okey. Cikgu, kalau KPM buka sekolah juga macam mana? Okey. Kalau KPM buka sekolah juga, cikgu nak tanya kamu satu lah. Sekolah ke ataupun peperiksaan SPM yang lebih penting? Bagi tahu cikgu mana lebih penting? SPM. Yes. Kalau kamu tak pergi sekolah, boleh tak duduki SPM? Sure. Boleh. Ya, boleh. Tapi nanti dalam CJ SPM kena tulis kehadiran aja ke? Tak ada. Tak ada. Oh, alhamdulillah saya tak nak pergi. Tak ada. Jadi, kan, kalau SPM kamu boleh pergi,
sekolah sebenarnya hanyalah tempat untuk kamu mengambil SPM. Jadi, kamu boleh je untuk kalau sekolah dibuka, tapi kamu refuse untuk join sekolah. Kamu nak buat homeschooling. Kamu nak belajar kat rumah je dah. Nak praktis apa semua kan. It's up to you. In the end, kamu akan duduki peperiksaan SPM tempat yang sama dan kamu akan keluarkan sijil yang kamu akan dapat memperoleh sijil yang sama. Tak ada beza pun. Cuma kamu lebih secure sebab apa? Belajar di rumah. So, kamu at least dapat satu effort untuk kamu mengelak daripada kes virus itu, virus COVID-19 ini merebak. Itu je. So, kalau cikgu, bagi cikgu, kalau KPM buka juga 1 September ni, cikgu tak join. Cikgu tak join. Kan? Takkan mendahkan diri pula kan. Tapi cikgu tahulah, korang kalau dikatakan tak pergi sekolah pun korang nak pergi juga.